serabut juga. Semua benda serba-serbi buat tak kena. Buat semua serba salah, semua tak kena. Saya pun pening lah. Dengan bos asyik marah je. Dah bos asyik marah saya. Lepas tu kan klien datang pun marah sebab benda tak lulus. Macam mana saya tak stres lah. Serabut lah. Banyak lah. Itulah setiap bulan Kak tengok kau macam susah hati je. Kenapa ni? Ada benda nak share ke dengan Kak? Nak share apa Kak? Ni Kak kerja ni semua benda tak lulus. Lepas tu pula dengan masalah kat rumah lagi Kak. Dengan kat rumah Kak ada hal dengan kat sini. Ada hal dengan bil lah. Banyak bil lah. Boleh Kak tanya satu? Jangan marah Kak tanya apa? Kau ada bayar zakat ke? Zakat? Zakat tu mensucikan hati. Saya rasa saya tak bayar zakat lah Kak. Mungkin ni jadi cakap saya ni. Serabut saya juga ni. Akak rasa baik kau pergi bayar zakat dulu. Nanti Cuba tu dulu. Nanti akak teman dia ni pergi ke pusat zakat. Kita bayar zakat sama-sama. Akak kebetulan nak pergi pusat zakat juga, nak bayar zakat. Boleh juga Kak. Pergi zakat lah, pusat zakat lah. Boleh saya tanya bilik kan boleh tahu apa benda ni sepatutnya. Sebab saya rasa macam jiwa saya pun dah tak bersih rasanya. Macam tu lah saya rasa. Akak faham. Buat kerja semua tak kena kan. Jom kita zakat Kak. Jom. Assalamualaikum, selamat datang ke Pusat Zakat Selangor. Boleh saya bantu? Ya puan, boleh saya bantu? Macam ni, saya nak mengeluarkan zakat tapi saya tak tahu zakat apa yang patut saya keluarkan dan berapa yang saya kena buat bayaran. Saya tak tahu, saya tak pasti. Kita ada beberapa pembagian zakat. Kita ada zakat pendapatan, perniagaan, wang simpanan, pelaburan, KWSP dan juga zakat emas. Boleh saya tahu puan bekerja ataupun menjalankan perniagaan? Saya bekerja. Okey, macam tu puan perlu mengeluarkan zakat pendapatan lah. Boleh saya tahu puan ada memakai barang kemas ataupun menyimpan barang kemas? Barang kemas ada yang saya pakai, ada juga yang saya simpan. Okey, macam tu zakat emas juga pun boleh keluarkan lah. Okey, bagi zakat pendapatan, kita akan mengambil 2.5% daripada jumlah pendapatan puan. Manakala zakat emas pula, zakat yang akan dikenakan adalah sebanyak 800 gram dan ke atas. Baru puan akan dikenakan zakat lah. Kalau kurang daripada 800 gram, zakat tidak akan dikenakan. So kita tengok baliklah berapa banyak. Puan kena tahu berapa jumlah berat barang kemas puan tersebut lah. Okey, kalau macam tu untuk mengira berapa jumlah yang puan perlukan, di laman web Zakat Selangor kita ada kalkulator pengiraan zakat lah. Boleh saya tahu detail-detail puan macam gaji semua tu, nanti saya akan buat. Saya akan masukkan, saya akan kirakan lah. Boleh tak ada masalah. Macam ni, gaji saya tak adalah banyak mana tapi bolehlah. Okey, tak apa. Nanti maklumat tu saya akan saya akan dapatkan daripada puan. Okey. Boleh saya tahu apa-apa lagi yang puan perlukan? Kalau saya nak buat tidak tolakkan dari ke jabatan gaji. Potongan setiap bulanan. Okey, kita akan sediakan borang. Nanti puan kena isi borang tersebut dan serahkan kepada majikan puan untuk buat pemotongan melalui potongan gaji secara bulanan. Nanti kita akan bagikan borang, nanti puan isi dan serahkan kepada majikan puan lah. Okey, terima kasih atas info yang diberi. Nanti saya perlukan dokumen tu lah. Nanti saya serahkan. Okey, Terima kasih. Tenang je Kak tengok. Dah okey ke? Ya Allah Kak, tenang sangat Kak. Lepas buat bayaran zakat itu kan, ya Allah, rasa semua teratur. Perjalanan kehidupan pun macam
Tak adalah rasa terhutang. Kalau tidak, ya Allah, semua benda tak kena. Kali ni semua elok je macam ni. Alhamdulillah. Sebaik akak suruh bayar zakat kan. Itulah tu orang kata penting ni kan, bersih harta, bersih jiwa kan. Betul. Lepas tu perjalanan kita ni pentinglah menuju ke akhirat. Amin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruna Binti Syamsuddin dari Kumpulan Excellent. Okey, kami akan membentangkan tentang kepentingan zakat dalam kewangan Islam. Okey, Kumpulan Excellent terdiri daripada Nur Syalini binti Rosli, saya sendiri Nuruna binti Syamsuddin dan Rozaida binti Abdul Jabbar. Okey, sedikit pengenalan tentang zakat. Zakat memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan ekonomi negara dan juga umat Islam. Zakat juga dapat menjamin keadilan dan kestabilan sosial menerusi pengurangan jurang pendapatan dalam kalangan masyarakat Islam. Pengurusan dan pentadbiran zakat diuruskan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri iaitu MAIN sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam enakmen pentadbiran negeri masing-masing. Menurut dari segi syarak, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Hukum zakat adalah fardu ain yang telah ditetapkan ke atas setiap umat Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-71. Islam begitu mementingkan kehidupan masyarakat yang adil, bersatu padu dan tolong-menolong dalam mengharmonikan tanah air yang tercinta. Zakat yang dilaksanakan adalah sebagai satu jaminan sosial kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan yang memerlukan. Secara teorinya, zakat dibayar atau dikeluarkan oleh golongan yang berkemampuan dan untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Berdasarkan tafsiran ayat 9 surah At-Taubah, terdapat beberapa 8 golongan yang layak untuk menerima zakat iaitu al-fuqara iaitu orang yang fakir, al-masakin orang miskin, amil, muamalah yang perlu dilembutkan hatinya, al-riqab iaitu hamba, al-gharamin orang yang memiliki hutang, fisabilillah iaitu orang yang berjuang di jalan Allah dan juga ibnu sabil iaitu musafir yang sedang dalam perjalanan. Okey, hikmah disyariatkan zakat. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang kelima di mana antara hikmah dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan zakat adalah seperti mengagihkan sebilangan kecil kekayaan daripada golongan yang berkemampuan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Membersihkan diri si pembayar zakat, membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat, mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan golongan yang berkemampuan, mengurangkan perasaan iri hati di kalangan orang yang kurang bernasib baik, mewujudkan perhubungan di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala di samping perhubungan sesama manusia, memberi peluang kepada golongan hartawan yang berkemampuan untuk beribadah dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Selain itu, mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan juga kewangan mereka. Memberi masyarakat satu cara untuk menguruskan ekonomi dan kewangan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan juga jiwa pembayar zakat. Jenis-jenis zakat. Zakat terbagi pada dua jenis iaitu zakat al-fitrah ataupun zakat Ramadan dan juga zakat harta ataupun zakat kekayaan. Zakat fitrah diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah iaitu tahun yang sama umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Pembayaran adalah sepanjang bulan Ramadan tetapi perlu dilunaskan sebelum bermulanya solat sunat hari raya Aidilfitri. Manakala bagi zakat harta, ianya wajib kepada umat Islam yang mana telah cukup haul ataupun nisab bagi harta kekayaan tersebut. Kadarnya adalah 2.5%. Zakat-zakat yang perlu dikeluarkan adalah zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas dan zakat perak, zakat perniagaan, zakat kumpulan wang simpanan pekerja iaitu KWSP dan juga zakat saham, zakat ternakan serta zakat tanaman. Bagi peranan zakat terbesar zakat, saya akan serahkan kepada Nur Syalini untuk membuat pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Nama saya Nur Syalini binti Rosli. Okey, di sini saya akan menerangkan peranan terbesar zakat. Antara peranannya adalah membasmi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang berkemampuan, berperanan dalam meningkatkan nilai hidup pembayar zakat. Zakat diagihkan kepada kumpulan sasaran seperti golongan yang cacat, anggota, fakir miskin, yatim piatu, muamalaf ataupun kita kenalkan sebagai asnaf. Lagi satu tujuan zakat adalah membersihkan harta, membersihkan serta menyucikan hati seseorang dengan melaksanakan perintahnya dengan melakukan kebaikan di jalan Allah. Dekat sini saya boleh terangkan tujuan dia adalah membayar zakat ni sebagai firman Allah SWT dalam surah As-Sabah ayat yang ke-39 yang bermaksud sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikannya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Daripada berdasarkan ayat ini yang kita perhatikan ialah Allah SWT yang menentukan sebagaimana rezeki yang kita perolehi sepanjang kehidupan kita. Okay. Zakat dalam kewangan Islam adalah pengurusan zakat secara efisien dan sistematik mampu melonjakkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan umat Islam. Ini yang merupakan ialah satu sistem yang menyusun proses pengeluaran, pengagihan, pembelian, kedua tuntutan equity ataupun liability oleh ejen ekonomi bagi memboleh aset dan menghasilkan perolehan. Ia boleh dilihat dalam pembangunan ekonomi. Okay, yang ketiga adalah peranan utama zakat adalah membasmi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang berkemampuan. Okey, kepentingan zakat dan kewangan Islam ni ada 4 jenis iaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan pendidikan dan pembangunan modal Islam. Okay, kita lihat satu persatu di mana pembangunan ekonomi adalah tujuannya dari segi khusus dan latihan dan kemahiran, modal perniagaan, modal berdikari, peluang perniagaan, bantuan pemulihan perniagaan yang programnya yang diberi bantuan oleh zakat adalah contoh program ni adalah contohnya di Pulau Pinang iaitu gerakan asnaf catering ataupun jahitan, program jahitan. Lepas tu niaga ataupun kafe. Kalau di Kedah pula adalah kemahiran jahitan. Di Selangor pula adalah kumpulan asnaf zakat yang diketuai oleh kumpulan usahawan asnaf zakat, and then dia ada program Hijrah Kejayaan Asnaf, forum ekonomi dan khusus keusahawanan. Dan di wilayah persekutuan pula adalah bantuan deposit pada sewa beli teksi. Selain itu dia ada bantuan pertanian dan juga kedai rakyat mawib. Okey, yang kedua adalah dari segi pembangunan sosial. Untuk bantuannya adalah baik atau bina pulih rumah, bantuan bencana alam kecemasan, lepas tu dia ada rawatan perubatan, rawatan kewangan dan makanan bulanan, pengurusan jenazah, deposit sewa rumah atau cukai dan bil-bil, bantuan musafir ataupun mu'alaf, pengurusan anak yatim dan bantuan kanak-kanak istimewa iaitu anak yang kurang upaya lah ataupun mereka yang mengalami kecacatan ataupun dikenali sebagai OKU. Okey, contoh program yang dijalankan oleh pihak zakat adalah contohnya di Pulau Pinang iaitu pusat hemodialisis zakat ataupun klinik bergerak zakat, lepas tu ada rumah transit saudara baru. Di Kedah dia ada zakat Kedah, free market. Yang di Selangor pula adalah pengurusan perlindungan rumah perlindungan Bait Al-Hasan untuk anak-anak asnaf, pengurusan rumah perlindungan Bait Al-Mawadah iaitu warga emas. Di wilayah persekutuan pula adalah bantuan deposit motosikal roda 3 OKU. Lepas tu dia ada bantuan guaman syari'i dan bantuan takaful asnaf. Okey, yang selebihnya kawan saya Rozaida akan menerangkan lagi tentang pembangunan yang pihak zakat lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozaida binti Abdul Jabbar, nombor matrik number 249381. Okay, saya akan sambung bahagian untuk pembangunan pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah merupakan perkara asas yang sangat penting dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan. Seterusnya, untuk pembangunan MAIN adalah merupakan badan utama dalam memberi pegangan zakat kepada anak-anak golongan asnaf dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat yang tertinggi. So, dalam bentuk-bentuk bantuan yang ditawarkan ada bantuan persekolahan iaitu untuk IPT, derma siswa, biasiswa pelajaran, seminar dan bengkel pelajar, pusat tuition, insentif kecemerlangan.
So antara contoh program yang yang dianjurkan contohnya seperti di Pulau Pinang, Prep Night Class atau Smart Kalib Camp Mutiara PDCA. Di negeri Sarawak diorang ada buat Dana Ibnu Khaldun. Negeri Selangor pula Kolej Universiti Islam Selangor program sekolah angkat Elang Guru Kafar diberikan. Wilayah Persekutuan dekat Sekolah Menengah Integrasi Sains. Okey, next punya dalam zakat untuk pembangunan modal insan, bantuan dalam dalam pembangunan modal insan adalah untuk membaiki serta menaik taraf kualiti kehidupan golongan asnaf. Pelbagai program dianjurkan untuk membantu golongan asnaf, terutama golongan fakir dan miskin. Objektifnya adalah supaya golongan tersebut dapat menyumbang kepakaran dan kemahiran mereka dalam melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta program kemasyarakatan. Antara bentuk bantuan yang diberikan dalam pembangunan modal insan adalah satu, pusat pemulihan akhlak atau pemunian akidah. Kedua, insentif masjid dan surau. Ketiga, bantuan perkahwinan, khusus latihan kemahiran, bimbingan saudara baru, insentif NGO dakwah dan kebajikan, dan yang last kali program keagamaan. Di negeri-negeri yang membuat contoh program ini seperti Pulau Pinang, Inapan Kasih Sayang, Pusat Latihan Zakat. Di Melaka, program Rumahku Syurgaku, Kemah Ibadah, Tabung Amanah, Dakwah Negeri Melaka, Badan Sukarelawan Al-Taqwa. Yang kat Selangor, Pusat Latihan Mu'alaf, program pemulihan akhlak Baitul Mal. Okey, program-program yang diwujudkan adalah kerana untuk membantu golongan asnaf ke arah yang lebih baik. Secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi negara, terutama umat Islam, dan juga meningkatkan keuangan Islam dari segi perbankan seperti diorang akan buat saving dan pelaburan. Okey, perbezaan sistem zakat dan sistem cukai. Okey, zakat dan cukai adalah dua perkara yang secara kasarnya dilihat mempunyai persamaan namun sangat berbeza dari segi konsep, kaedah, persyaratan maupun kewajipan. Cukai adalah tanggungjawab kepada negara dan sumber cukai adalah dari semua jenis hasil pendapatan dan tidak boleh dipungut ke atas semua rakyat yang mempunyai pendapatan dan boleh dipungut ke atas semua rakyat yang mempunyai pendapatan. Cukai dikutip adalah bagi tujuan kepentingan pentadbiran negara. Adapun zakat merupakan kewajipan secara khusus. Dalam agama ia bermaksud sesuatu hak yang tertentu berdasarkan kadar yang tertentu dalam harta umat Islam yang ditunaikan kepada golongan yang tertentu dengan syarat yang tertentu bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah serta bertakarub kepadanya. Dalam erti kata lain, menyucikan jiwa dan harta. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'rij ayat 24 hingga 25 yang bermaksud, dan orang yang dalam hartanya ada hak yang tertentu untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mahu meminta. Okey, di sini antara perbezaan sistem zakat dan sistem cukai. Zakat dia wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syaratnya. Manakala untuk yang cukai harus dikeluarkan orang yang cukup syarat ditetapkan oleh kerajaan. Yang kedua, zakat kadarnya adalah wajib. Kadar yang wajib ditentukan oleh syarak, iaitu seperti yang kita tahu 2.5% lah. Untuk yang cukai, kadar dan jumlah ditentukan oleh kerajaan. Bagi zakat, hanya harta tertentu sahaja yang diwajibkan membayar zakat. Untuk cukai diambil daripada pendapatan yang diperolehi daripada pelbagai sumber. Okey, zakat diagihkan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Manakala cukai hasil kutipan yang diagih untuk keperluan rakyat dan negara. Okey, zakat dikeluarkan hanya sekali sahaja setahun. Begitu juga dengan cukai dibayar sekali dalam setahun. Okey, isu-isu yang kami dapat tengok dalam yang berbangkit berkenaan dengan zakat. Okey, nombor 1, pada tahun 2019, negara kita telah digemparkan dengan penularan wabak coronavirus COVID-19 yang semakin meningkat dari masa ke semasa dan wabak ini masih belum berakhir hingga kini. Okey,
Nombor 2-nya, norma baru dalam melaksanakan pembayaran zakat dalam pelbagai persoalan berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah. So, ketiga, keseimbangan ekonomi akibat pandemik COVID-19 telah menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan dan hilang punca pendapatan. Okay, nombor 4, bagi yang mempunyai perniagaan sendiri menyebabkan perniagaan mereka semakin merosot serta terpaksa ditutup perniagaannya. Nombor 5, seperti yang kita tahu, institusi zakat adalah merupakan badan yang paling awal mara ke hadapan dalam membantu merangsang ekonomi negara dan membantu masyarakat yang terjejas teruk dalam ekoran daripada pandemik COVID-19 ni. Okey, isu daripada COVID ni, so zakat diserahkan, ditambah lagi golongan disasarkan kepada peniaga kecil, penjaja gerai di tepi jalan, asnaf fakir, miskin dan mu'alaf, pekerja yang bergaji harian seperti pemandu e-hailing, pemandu teksi dan guru-guru agama serta tahfiz yang terjejas. Zakat juga diberikan kepada pasukan barisan hadapan frontliner lah sebagai menghargai diorang punya jasa berkorban untuk menyelamatkan untuk mengawal wabak ini dari merebak. Okey, setakat yang tu saja apa yang kami dapat simpulkan di sini. Amalan berzakat ini dapat mengajar kita tentang indahnya kehidupan kita apabila kita menggunakan harta yang ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada zahirnya kita mengeluarkan zakat yang berupa wang, itu sama sekali tidak mengurangkan zakat harta kita. So zakat ini telah dia punya simboliknya adalah kita kena saling bantu-membantu sesama umat Islam dalam untuk memendapatkan, untuk meningkatkan ekonomi negara. Sekian, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.